Salam sejahtera. Hello, hai murid-murid tingkatan 1 Anggerik. Saya perkenalkan diri, saya Cikgu Sinar akan mengajar kamu subjek pendidikan moral. Baik, kita bertemu kali pertama dan saya pun masih lagi belum kenal murid-murid. Mungkin kita akan berjumpa secara Google Meet sebelum kita dapat datang ke sekolah. Saya harap semua murid-murid sihat dan bersemangat untuk belajar di dalam tingkatan 1. Selamat datang ke SMK DSN saya ucapkan. Baik, jadi kita mula dengan pendidikan moral tingkatan 1. Sebelum tu saya nak pelajar download buku teks pendidikan moral tingkatan 1 untuk memudahkan pelajar baca, buat rujukan dan juga membuat nota-nota. Okey, ini adalah buku teks tingkatan 1. Tadi muka hadapan, ni muka dalam dia. Okey, kita tengok satu persatu muka surat. Okey, ini senarai kandungan yang kita akan belajar sepanjang tingkatan 1. Kita ada 4 bidang, iaitu bidang pertama pengenalan moral, bidang kedua diri, keluarga dan persahabatan, bidang 3 hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat, bidang 4 moral, peraturan dan undang-undang. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu unit 1 kenali moral. Ya, kenali moral. Dalam unit ini dia terangkan kepada kita, mengenalkan kepada kita iaitu maksud moral melalui contoh, perbezaan perlakuan baik, benar dan patut. Ada 3 perlakuan yang kita akan bezakan mana satu baik, mana satu benar dan mana satu patut. Kepentingan kita berkelakuan baik, benar dan patut. Kemudian kita juga akan belajar tentang perasaan apabila kita berkelakuan baik, benar dan patut, dan juga cara-cara perlakuan baik, benar dan patut. Okey, dalam setiap unit, awal setiap unit akan diterangkan nilai. Ini adalah nilai. Okey, di sini dia kata nilai rasional, baik hati, kebebasan, kesederhanaan dan tanggungjawab. Murid-murid tahu tak berapa nilai yang kita perlu belajar? Ataupun murid-murid mungkin masih ingat pelajaran pendidikan moral semasa di sekolah rendah dahulu. Baik, sebelum cikgu nak teruskan dengan unit-unit yang seterusnya, cikgu nak memperkenalkan nilai moral. Nilai moral mengandungi 18, ya, kita namakan dia 18 nilai universal pendidikan moral. Okey, kita tengok yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kerajinan. Yang keenam, kesederhanaan. Yang ketujuh, kebebasan. Yang ke-8, keberanian. Okey, nombor 1 sampai 8 ini, nombor 1 dengan 8 sampai 8 ni kita dapati semua permulaannya bermula dengan huruf K. Jadi formula kita nak ingat nanti kita tulis 8K, ya, 8K. Okey, kemudian yang ke-9, nilai yang ke-9 bertanggungjawab, 10 berdikari, 11 baik hati, 12 berterima kasih. Yang ini pula setiap nilai bermula dengan huruf B, ya, huruf B. Jadi kita buat formula 4B. Ni kita nak ingat cara macam mana nak ingat. Okey, kemudian kita pergi nilai seterusnya yang ke-13, harga diri, hormat dan juga berhemah tinggi yang ke-15. Okey, jadi bermula dengan huruf H, kita ada 3H. 3H dan seterusnya 3 nilai yang terakhir ialah nilai patriotism, nilai rasional dan juga nilai toleransi. Yang ini, yang hujung ni kita tengok hujungnya adalah PRT. Jadi kalau kita nak ingat nilai ni, yang ini. Yang ini
8K 4B 3H PRT. Kalau kita selalu melihat kepada nilai-nilai ni, lama-lama kita akan ingat, K apa? Kejujuran, kerjasama, kebebasan, keberanian. Kalau B pula, baik hati, berterima kasih, berdikari, bertanggungjawab. Kita akan lebih mudah untuk ingat nilai ini. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada penerangan setiap nilai. Okey, yang pertama kita lihat kepercayaan kepada Tuhan. Ya, kepercayaan kepada Tuhan. Ini ada gambar lah. Ini gambar tempat beribadat. Ya, tempat beribadat. Okey, apa dia kepercayaan kepada Tuhan ini? Okey, kepercayaan kepada Tuhan, definisi dia ialah keyakinan wujudnya Tuhan. Ya, kita yakin bahawa ada Tuhan, ya, sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya. Kita kena patuh apa yang telah disarankan oleh Tuhan, berlandaskan pegangan agama. Okey, kalau kita tengok daripada definisi, kata kunci untuk definisi adalah keyakinan wujudnya Tuhan, Tuhan pencipta alam dan mematuhi segala suruhan agama. Ini dalam definisi ini, kata kunci dia ada ini, ya, untuk kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, kita tengok contoh kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai contoh kat sini, saya ambil contoh yang pertama dan kedua lah. David selalu pergi ke gereja untuk menunaikan sembahyang bagi dirinya yang beragama Kristian. Maksudnya, kenapa dia pergi bersembahyang? Kerana dia percaya kepada Tuhan. Contoh seterusnya, pihak sekolah membenarkan para pelajar Islam untuk mengerjakan solat asar pada sebelah petang. Pada pukul 4:30 petang. Maksudnya, pihak sekolah membenarkan pelajar-pelajar bersolat asar. Ya, solat tu maksudnya sembahyang lah. Tapi dalam agama Islam, kita panggil dia solat. Ya. Seterusnya, nilai yang kedua ialah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Tengok gambar tu, ibu bapa dan anak-anak, ya, bergembira. Ya. Okey, apakah maksud kasih sayang? Kasih sayang ialah kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Ya. Jadi kata kunci daripada definisi adalah cinta yang mendalam serta berkekalan. Ya. Contohnya kita cinta ni bukanlah maksudnya cinta macam apa orang muda tu. Cinta ni lebih kepada rasa kasih sayang. Contoh, kita kasih sayang kepada ibu bapa, kasih sayang kepada adik-beradik. Ada perbezaan kasih sayang dengan ibu bapa, ada juga perbezaan dengan adik-beradik, ada juga kasih sayang dengan rakan-rakan. Tapi semua cara kita menunjukkan kasih sayang tu adalah berlainan. Tetapi yang penting dengan hati yang ikhlas. Ya, dengan hati yang ikhlas. Okey, kemudian kita lihat contoh kasih sayang. Sama juga saya akan bacakan dua contoh dekat sini, ada banyak. Nanti murid-murid boleh salin. Okey, contoh yang pertama, pada musim perayaan, Latif memandu kereta untuk balik ke kampung dengan berhati-hati bagi menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Baik, kenapa Latif membawa kereta hati-hati? Kerana nilai kasih sayang dia untuk menjaga keselamatan orang yang dia bawa dalam kereta, dan juga dia memikirkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Contoh yang kedua, Encik Manohar memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bagi terhadap anak-anaknya untuk mengekalkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ya, okey, maksudnya Encik Manohar ni sentiasa menunjukkan kasih sayang dalam keluarga supaya keluarga dia hidup bergembira, aman, sejahtera. Itulah contoh nilai kasih sayang. Seterusnya, nilai kejujuran. Kita tengok dekat sini, gambar kat sini, dia kata apa? Kejujuran yang ada di dalam hati kita bernilai lebih dari semua emas di dunia. Kejujuran itu akan membawa kita keluar dari rasa takut. Ini mutiara katalah, kata-kata hikmat lah, ya. Okey, kita boleh fikirkan nanti. Okey, apakah dia kejujuran? Maksud kejujuran
ialah bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Jadi daripada definisi itu, kata kunci dia ialah cakap benar, bersikap amanah dan juga ikhlas, ya. Itu adalah kata kunci untuk kejujuran. Okey, seterusnya nilai kerjasama. Daripada gambar yang dapat murid-murid lihat, ialah sekumpulan, ya, masyarakat yang sedang membersihkan satu kawasan perkelahan, ya, tepi sungai. Tengok air yang jernih, ya. Seronok tengok air sungai yang jernih. Maksudnya kita juga kena jaga alam sekitar, ya. Okey, nak jaga alam sekitar ni kita kena bekerjasama. Okey, kita tengok apakah definisi kerjasama, iaitu melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua, ya. Jadi untuk melakukan sesuatu bersama-sama ni, kita kena ada pertama sekali tanggungjawab bersama, ya, tanggungjawab bersama. Kemudian gotong royong, ni maksudnya kita buat kerja yang bersama-sama. Toleransi, maksudnya kita saling memberi peluang setiap orang menjalankan tugas yang betul lah. Contohnya kalau di rumah, ya, ibu kamu minta tolong pasang lansir. Jadi nak pasang lansir ni mungkin kena memanjat. Jadi kalau kita seorang yang toleransi, seorang murid lelaki ataupun anak lelaki, kita akan menawar diri untuk memanjat. Jangan kita biarkan ibu kita panjat tangga atau naik atas kerusi, ya. Sebab kerja tu lebih sesuai dilakukan oleh orang lelaki. Jadi kita tawarkan diri. Tawarkan diri. Sama juga kalau memasak, adakah memasak tu perlu dilakukan oleh ibu ataupun adik-beradik kita yang perempuan? Tidak, ya. Sebagai orang lelaki pun kita kena tolong. Jadi kita ada toleransi untuk kebaikan bersama dan juga untuk perpaduan. Itu kata kunci dalam kerjasama. Okey, seterusnya nilai yang kelima adalah kerajinan. Okey, kalau gambar tu kita tengok biasa rajin, orang baca buku rajin. Sebenarnya rajin ni banyak, bukan saja membaca, ya. Rajin membuat kerja, rajin menolong ibu bapa, rajin mengemas rumah, ya. Rajin mengemaskan diri sendiri. Itu semua perlukan kerajinan, ya. Okey, kita tengok apa dia definisi kerajinan. Usaha yang berterusan penuh dengan semangat, ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Apa dia kerajinan? Maksud kerajinan ni ialah usaha yang berterusan. Itu yang kita namakan rajin. Kalau kerja buat sekejap lepas tu kita tinggalkan, itu bukanlah rajin, ya. Okey, kemudian kerajinan tu mesti disertakan dengan ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju, ya. Okey, kita tengok contoh, ya. Contoh yang pertama, Mastura sentiasa membuat banyak latihan dalam mata pelajaran matematik supaya mendapat keputusan cemerlang, ya. Jadi kita tengok sentiasa. Perkataan sentiasa ni menunjukkan rajin, sentiasa membuat banyak latihan, ya. Kalau sentiasa tu kita selalu buat, tu menunjukkan kerajinan untuk cemerlang lah. Okey, contoh kedua, Siva mempunyai hati yang cekal untuk menghadapi kegagalan dan bertekad untuk mendapat keputusan yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, kalau kita nak dapat satu keputusan yang lebih baik, contohnya dalam peperiksaan lah yang biasa kita lihat, ya. Kalau kita nak dapat markah yang tinggi, kenapa kita dapat markah yang tinggi dalam sesuatu mata pelajaran? Kerana usaha kita dalam bidang tu, kerajinan kita. Kemudian bila kita selalu lakukan, kita akan meminati, ya, kita akan minat dan seterusnya. Minat tu akan memudahkan kita faham tentang sesuatu pelajaran yang kita belajar. Okey, dan hari ini kita belajar 6 saja, walaupun ada 18, cikgu akan terangkan 6 saja.
Dan yang keenam adalah kesederhanaan, ya, kesederhanaan. Okey, lawan perkataan sederhanaan ni melampau, berlebih-lebih, itu lawan dia. Jadi sederhana ni maksudnya sikap yang tengah-tengah, ya. Perkara yang kita lakukan pertengahan, ya. Tapi bukan semua perkara, ada beberapa perkara yang kita boleh gunakan nilai kesederhanaan. Apa dia definisi kesederhanaan? Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Okey, kalau daripada definisi ni kita dapati kata kunci yang perlu kita ada dalam definisi adalah bersikap tidak keterlaluan. Contohnya kalau makan, jangan makan berlebihan. Makan banyak itu tidak sederhana. Kalau sederhana, kita makan sedikit, ya. Sederhana. Kalau kita berhias diri untuk ke sekolah, jangan pakai lipstick, itu dah berlebihan, ya. Pakai minyak wangi, tak boleh. Jadi kita pakaian yang kemas, biasa, pakaian yang bergosok, ya, rambut yang disikat dengan rapi, pakai minyak rambut, ataupun yang perempuan kalau panjang perlu ikat rambut ataupun tocangkan rambut, buat tocang. Itu maksudnya sederhana, ya. Kemudian membuat pertimbangan dan tindakan, ya. Apa saja tindakan kita nak buat, kita kena fikir dahulu. Pertimbangan ni maksudnya kita kena fikir kebaikan ataupun keburukan tindakan kita, pro dan kontra. Kalau kita buat macam ni, apa akan jadi? Apa orang akan rasa? Kita kena fikirkan perasaan orang lain. Okey, seterusnya tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Maksudnya win-win situation. Bila kita buat satu tu, kita juga akan dapat manfaat ataupun keuntungan ataupun perkara yang baik pada diri kita, dan orang lain pun sama, ya. Mereka juga rasa bahagia, rasa senang hati, ya, dengan tindakan yang kita ambil. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja dahulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada PDPR yang lain, ya. Semoga murid-murid semua dapat jaga kesihatan, ya, jaga diri, duduk di rumah, jangan keluar tak tentu arah, sebab sekarang ni kita kena jaga kesihatan kita supaya kita terhindar ataupun bebas daripada penyakit COVID-19. Jadi sampai sini saja dahulu. Okey, bye-bye. Terima kasih.